قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نويت التعلم بالتعليم وتزكى بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik. Tuan-tuan sudah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Ghayah al-Matlub wa A'zam al-Minnah fima yaghfirullahu bihi az-zunub wa yujibul jannah, amalan penghapus dosa yang disusun oleh Ibnu Ad-Daibaq. Dan pada malam ini mengikut catatan terakhir pertemuan kita yang lalu adalah di muka surat yang keempat. Dalam mukadimah awal pada menceritakan berkenaan dengan apa yang disebutkan dan dimuatkan dalam pendahuluan oleh Ibnu Daibaq berkenaan dengan susunan dan juga kumpulan-kumpulan perbahasan dalam kitab Ghayah al-Matlub. Kalau sebelum ini disebutkan beberapa dalil yang dimuatkan daripada Al-Quran, untuk malam ini dikongsikan daripada Ibnu Daibaq berkenaan dengan dalil yang diambil
dan disusun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Selain itu, banyak lagi ayat yang menceritakan tentang pengampunan terhadap orang yang bertaubat, rujuk pada ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti apa yang dikhabarkan kepada kami oleh guru kami, seorang imam dan pengakhir segala hufaz, Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syaraji rahimahullah ta'ala, dengan bacaanku kepadanya pada tahun 890 Hijriah di Bandar Zabid. Semoga Allah menjaganya. Beliau berkata, Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muqri Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Al-Syekh Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Karim bin Abu Al-Husain atau Al-Sufi, beliau berkata, Al-Syekhah As-Salihah Ummu Muhammad Zainab binti Umar bin Kindi menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Al-Mu'ayyad bin Ali Al-Thuthi mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Abdullah Al-Farawi mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abdul Ghafir Al-Farisi menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abu Ahmad Al-Juludi mengkhabarkan kepada kami. Dan beliau berkata, Abu Sufyan Al-Faqih mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi mengkhabarkan kepada kami. Marwan ibn Muhammad Al-Dimashqi mengkhabarkan kepada kami. Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami daripada Rabi'ah bin Yazid, daripada Abu Idris Al-Khawlani, daripada Abu Zar radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang difirmankan oleh Tuhannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru az-dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah keampunan kepadaku, nescaya akan aku ampunkan. Itu jalur sanad daripada hadis yang dimuatkan berkenaan dengan bicara tentang pengampunan dosa Allah Subhanahu, dosa manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang memohon keampunan. Riwayat Muslim. Dan Muslim pula berkata, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abdul Razak mengkhabarkan kepada kami, Ma'mar mengkhabarkan kepada kami daripada Ja'far Al-Jazari, daripada Yazid Al-Asam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfirun fayaghfir lahum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, Allah akan menghapuskan kalian dan mendatangkan satu kaum lain yang melakukan dosa, lalu mereka memohon keampunan kepada Allah, maka nescaya Allah akan ampunkan mereka. Kemudian Muslim berkata, Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepadaku, beliau berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami daripada Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, daripada Abdurrahman bin Abu Amrah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang difirmankan oleh Tuhannya azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba 'abdun dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala subhanahu wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi thumma 'ada fa'adhnaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi faqala subhanahu wa ta'ala 'abdi adhnaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi thumma 'ada fa'adhnaba faqala
ay rabbi ighfir li dhanbi. Faqala subhanahu wa ta'ala adhnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Artinya seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku melakukan satu perbuatan dosa dan dia mengetahui bahawa Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Kemudian hamba tersebut kembali melakukan dosa, kemudian berdoa lagi, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui bahawa Tuhan yang mengampuni dosa dan mengazab perbuatan dosa. Kemudian hamba-Ku tersebut kembali melakukan dosa. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku berbuat dosa dan dia tahu bahawa Tuhan yang mengampuni dosa dan mengazab perbuatan dosa. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, kerana aku benar-benar telah mengampunimu. Muslim berkata, Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami daripada Mu'tamir bin Sulaiman daripada bapanya Abu Imran Al-Juni menceritakan kepada kami dari Jundub radhiyallahu anhu Zar Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa seorang lelaki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka aw kama qala. Demi Allah, Allah tidak mengampunkan si fulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersumpah dengan namaku dengan mengatakan bahawa aku tidak mengampunkan si fulan, sesungguhnya aku mengampunkannya dan aku hapuskan amalan kamu. Atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Abu Al-Abbas rahimallahu taala mengkhabarkan kepada kami dengan bacaanku kepadanya. Kata Ibnu Daibah, beliau berkata, guru kami Abu Al-Khair Al-Jazari mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Ibn Umaylah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Al-Hasan As-Sa'dani mengkhabarkan kepada kami. Dengan beliau berkata, Abu Hafs Al-Baghdadi mengkhabarkan kepada kami. Dan beliau berkata, Abu Al-Badr Al-Karakhi mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Bakar Al-Hafiz mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Umar Al-Hashimi mengkhabarkan kepada kami. Dan beliau berkata, Abu Ali Al-Lu'lu'i mengkhabarkan kepada kami. Dan beliau berkata, Al-Imam Al-Hafidh Abu Daud Sulaiman bin Ash'ad Al-Sajistani rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kami. Muhammad ibn As-Sabah ibn Sufyan menceritakan kepada kami. Dan beliau berkata, Ali bin Thabit mengkhabarkan kepada kami daripada Ikrimah bin Umar. Beliau berkata, Dhamdham bin Jaus menceritakan kepadaku. Beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحها فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. Pada zaman Bani Israel dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang lelaki yang bersaudara. Lelaki yang pertama suka berbuat dosa, sementara lelaki yang kedua rajin beribadah.
Lelaki yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini, setiap kali dia melihat saudaranya melakukan dosa, dan dia akan berkata, tinggalkanlah dosa ni. Pada satu hari dia dapati saudaranya sedang melakukan dosa, lalu dia berkata, tinggalkanlah dosa ni. Lalu saudaranya menjawab, biarkan aku dan Tuhanku. Adakah engkau diutuskan oleh Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Setelah kedua-duanya meninggal, mereka dihadapkan di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Allah menyoal lelaki yang kuat beribadah itu, adakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Adakah kamu dapat mengetahui apa yang telah berada dalam kekuasaanku? Kemudian Allah berkata kepada ahli maksiat, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Allah, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya. Lelaki itu, yakni yang kuat beribadah, berkata dengan satu perkataan yang memusnahkan dunia dan akhiratnya. Kemudian hadis seterusnya daripada Anas bin Malik menceritakan kepada kami, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya abna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali. Ya abna Adam, law balagat zunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya abna Adam, innaka law ataitani biqurabil ard خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu terus meminta dan memohon kepadaku, aku mengampunimu atas apa yang ada padamu, dan aku tidak mempedulikannya berapa besar dan banyak dosa. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu memohon keampunanku, maka aku mengampunimu atas apa sahaja yang ada padamu daripada dosa-dosa, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku tanpa menyekutukanku sama sekali, maka aku temuimu dengan keampunan buatmu. Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, Ya bunai, awid lisanak, Allahumma ghafirli, fa inna lillahi azza wa jal sa'atin la yuraddu fihim sa'il. Wahai anakku, biasakan lidahmu dengan berdoa, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, fa inna lillahi azza wa jal sa'atin la yuraddu fihim sa'il. Sesungguhnya Allah memiliki masa-masa yang tidak akan ditolak permintaan orang yang berdoa padanya. Terdapat seorang yang ditimpa sakit yang berat, dan orang ramai memperkatakan tentang keaibannya di belakangnya. Malaikat maut datang kepadanya dan berkata, adakah kamu mahu aku tulis pelepasan daripada api neraka untukmu? Orang sakit itu berkata, ya. Maka ditulis untuknya di atas kertas yang terdapat di sisinya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, hingga memenuhi batin zahir. Malaikat berkata, inilah pelepasan daripada api neraka. Maka pesakit itu sedar dan sembuh daripada penyakitnya. Dia hidup selepas itu beberapa lama, dan bersamanya kitab yang ditulis oleh malaikat itu. Zaid bin Aslam berkata, yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayuqal intalaqu bihi ila an-nar fayaqul ya rabbi fa'ina salati wa siyami فيقول الله اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dikatakan, pergilah bersamanya ke dalam neraka. Maka lelaki itu berkata, wahai Tuhan, di mana balasan solatku dan puasaku? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini aku putuskan harapanmu daripada rahmatku, seperti mana kamu pernah membuatkan hamba-hambaku berputus asa daripadanya. Abu Amr Ad-Darir berkata, rakanku menceritakan kepadaku bahawa dia melihat bapanya dalam mimpi setelah meninggal dunia. Lalu dia berkata, wahai bapakku, bagaimana keadaanmu? Bapanya berkata, wahai anakku, aku dalam keadaan baik dan kenikmatan. Beliau berkata,
aku berkata, dengan apa kamu peroleh nikmat ini? Ayahnya berkata, dengan baiknya niat dan yakin kepada Allah. Beliau berkata, maka aku berkata, berilah wasiat kepadaku. Ayahnya berkata, wahai anakku, jangan tinggalkan istighfar dalam setiap keadaanmu. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik bekalan bagi orang mukmin. Oleh itu, kata Imam Abu Ad-Daibak, Imam Ibn Daibak, aku berniat menghimpun perkara-perkara yang dengannya boleh mendapat keampunan Allah dari dosa-dosa, menghapuskan segala kejahatan dan dapat merasai pemberian nikmat Allah serta menjemput kebaikan. Aku himpunkan juzuk yang kecil ini untuk meniru ulama-ulama yang menulis tentang topik ini dalam jumlah yang tidak dapat dihitung, dan mereka menulis tentangnya dengan begitu banyak. Sesungguhnya aku bukanlah seperti mereka, malah aku tidak sampai pada tahap mereka. Namun aku suka mengikut jejak langkah mereka, dan pena aku bersama pena mereka seiringan. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Sesiapa yang menyukai sesuatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Maka aku bersegera menulis kitab ini dengan bantuan dan taufik dari Allah. Aku menjadikannya 3 bab. Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya tempat kembali. Aku namakan kitab ini sebagai matlamat yang diimpikan dan pemberian yang sangat bernilai pada amalan yang menyebabkan diampunkan dosa oleh Allah dan wajib syurga. Ia adalah nama yang selari dengan kandungan dan panahan yang tepat pada sasarannya. Kata Imam Ibn Daibak, aku mulakan dengan menyebut tentang taubat dan hakikatnya serta menukilkan pendapat-pendapat ulama tentangnya. Kemudian diikuti dengan menyebutkan hadis-hadis tentang pengampunan dosa daripada kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkara daripada sunnah yang Allah wajibkan syurga bagi pelakunya. Kemudian aku tambah dengan menyebutkan sesuatu yang diharapkan daripada keluasan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga menyebutkan cerita-cerita, hikayat-hikayat dan syair-syair yang menepati maksud perbincangan kita dan selari dengan tujuan kita. Aku mengharapkan dengan kemuliaan Allah Ta'ala agar memberikan manfaat kepada penuntut dan memberikan semangat orang-orang yang berkeinginan kepadanya serta menggandakan pahala bagi sesiapa yang beramal dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Pemberi. Dan berikut adalah isi kandungan pada kitab Ghayah Al-Matlub. Dan kitab ini, kata Imam Ibn Daibak, terbagi pada 3 fasal. Yang pertamanya adalah menyebutkan berkenaan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan dan memperincikan tentang taubat. Yang keduanya hakikat taubat dan syarat-syarat, dan yang ketiga ungkapan para ulama sufi. Pada bab yang kedua akan dikongsikan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan amalan yang menyebabkan dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada bab terakhir adalah menyebutkan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pemurahnya diharapkan menerangkan kesantunan kemuliaan Allah serta keutamaan terhadap hamba-hambanya. Allah memuliakan mereka dengan syafaat Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari kebangkitan menyebutkan juga cerita dan syair yang selari dengan tajuk. Ini yang disebutkan pada pendahuluan dan juga mukadimah kitab daripada Imam Ibn Daibak. Secara sepintas lalu, bila kita lihat satu persatu daripada sekian banyaknya sebutan yang kita kongsikan dengan tuan-tuan, apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Daibak adalah betapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mengajak kita supaya sentiasa mendahulukan kasih sayang dalam menjalani kehidupan seharian sebagai seorang Islam. Antara benda yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemuliaanku, kemurkaanku. Marah Allah dengan rahmat terlebih besar. Sebab tu ruang untuk kita menjadikan dosa sebagai motivasi untuk kita mengangkat nilai ibadah kepada Allah adalah merupakan satu jalan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan sekian banyaknya dalil daripada Al-Quran. Bahkan dalam waktu yang sama, apabila kita sibuk
dengan usaha untuk memperincikan dan mencerakinkan dosa kita satu demi satu, ia memberi ruang untuk kita menutup mata daripada melihat dan mengira-ngira dosa-dosa orang. Kata pepatah disebutkan, hidup ini hanya menumpang, air setimba jangan dibuang, umur sesentak dikenang-kenang, usia sejenak ditimang-timang. Sebab itu dalam ruang kita masih diberikan nafas kehidupan, nyawa untuk kita teruskan perjalanan. Ruang yang perlu untuk kita ambil dan kita kenal pasti adalah bagaimana untuk meluruhkan dan juga menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dan kerana itu Imam Ibn Daibah dia membawa satu platform ataupun satu nilai media dia, iaitu nak menunjukkan bahawasanya jalan mendekatkan diri pada Allah adalah satu jalan yang mudah dan dia senang dicapai oleh semua manusia, asalkan dia mengetahui beberapa sifat dan juga beberapa kaedah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara yang lain kita pernah sebutkan dulu, kalau ikut pada Imam Al-Ghazali, tingkat taubatnya terbahagi kepada 4. Yang pertama, kita kena berhenti melakukan dosa. Yang kedua, tidak mengulangi dosa. Yang ketiganya, menyesal dengan perbuatan dosa. Dan yang keempat, minta ampun atas dosa yang dilakukan. Manakala sebagian ulama menambahkan satu lagi yang perlu untuk diletakkan di awal, iaitu mengetahui dan juga berusaha untuk memahami bahawasanya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Kalau kita sedar dosa, kita berhenti buat dosa, kita tak ulang dosa, kita minta ampun atas dosa, tapi di lubuk terdalam hati kita, kita merasakan Allah takkan ampun dosa aku, ini adalah sebesar-besar syirik. Ini adalah satu benda yang rugi, satu benda yang tidak diberikan ruang dalam Islam. Tak ada benda ni. Bila kita nak minta ampun, nombor satu, kena tahu dulu, kena faham sungguh-sungguh Allah maha penerima taubat dan Allah maha mengampunkan. Kalau kita dah boleh faham yang ni, maka datang yang 4 ni dia akan smooth, dia akan lancar, dia akan lincir, dia akan tidak ada sekatan. Tapi kalau kita ada usaha untuk minta ampun, tapi at the end, masa closing tu, kita duk fikir, Allah tak ampun dosa aku. Ini satu perbuatan yang amat mensia-siakan perjalanan hidup kita. Kemudian yang seterusnya, Imam Ibn Daibah juga mengatakan, ruang berkenaan dengan hidup dan juga mati adalah bicara pada beberapa perkara, dosa, pahala, syurga, neraka. Yang tu je. Sebab tu dalam usia yang kita tempuh pada hari ini, dia juga bermain dengan dua, sama ada umur ataupun habis umur. Sementara ada umur, maka kita kena usaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan salah satu jalan ketaatan adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga diampunkan dosa. Dalam sekian banyaknya perjalanan para nabi, bahkan bermula daripada nabi yang terawal, Nabi Adam alaihissalam, saat pertama diturunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan permohonan doa taubat daripada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga ketika mana peristiwa Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaum dia supaya meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala ketahyulan, meninggalkan segala penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga rakamkan bagaimana di saat kelompok kaum Nabi Nuh diberikan satu bala bencana yang berturutan dan berterusan, sehingga mereka tidak ada lagi jalan untuk keluar daripada masalah itu, dan akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Antara masalah yang mereka lalui, tanaman mereka kering kontang, tidak ada air yang mengairi perkebunan. Yang keduanya, mereka berdagang tetapi tidak beroleh laba keuntungan. Yang ketiganya, mereka banyak berkahwin tetapi tidak punya zuriat keturunan. Dan akhirnya bila ditanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, fastaghfiru, perbanyakkan oleh kamu dengan bersegera berminta ampun kepada Allah, istighfar. Maka dengan istighfar itu Allah SWT kalamkan siapa yang istighfar akan diturunkan hujan pada sifat hujan midrara.
Midrara ni maksudnya hujan yang turun berterusan, yang turun dengan lebat, mencurah-curah tanpa henti sehingga kita berpuas hati atas curahan itu. Itu sifat midrara. Bukannya main dengan sifat hujan yang lain. Kemudian bagi orang yang tidak punya anak, bila mana memperbanyakkan istighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan dia untuk memperolehi zuriat. Yang ketiga, yang menega tidak ada keuntungan kalau dia memperbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah asasnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan dia untuk meraih keuntungan. Bahkan perkara ini dijadikan sebagai modal bekal kepada Khalifah Islam di Basrah. Namanya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Basrah adalah kota perang. Ketika itu Hasan Al-Basri yang juga merupakan khalifah merangkap pada waktu yang sama, dia juga adalah imam yang membuka halaqah pengajian. Dan ketika mana dia menyampaikan pengajian, sampai waktu akhir pengajian dibukakan ruang soalan kepada orang yang hadir dalam halaqah. Kemudian satu orang datang kepadanya dan bertanya, "Wahai imam, aku ini sudah lama berkahwin tapi tidak diberikan zuriat. Apa yang aku perlu buat?" Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyakkan istighfar, aksaru istighfar." Kemudian datang orang yang kedua, "Wahai imam, sesungguhnya aku ini orang yang melakukan perniagaan. Kerja aku bisnes. Aku adalah orang yang berdagang, tapi bila mana aku berdagang tidak pernah nampak dan tidak pernah beroleh keuntungan. Maka apa yang perlu dilakukan?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyakkan istighfar." Kemudian datang orang ketiga, dan bila datang orang ketiga, soalannya dia tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai imam, aku adalah seorang pekebun, tanaman aku banyak tetapi tidak langsung yang hidup. Bahkan ada sebahagiannya tidak mampu lagi untuk aku teruskan untuk berkebun kerana sudah habis mudat. Dan adakah apa yang perlu untuk aku lakukan supaya tanaman aku yang masih berbaki itu boleh hidup subur, boleh hidup dan akhirnya memberi keuntungan kepada aku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyakkan oleh kamu untuk istighfar." Maka baliklah tiga-tiga orang itu. Bila balik ketiga-tiga orang tersebut, kemudian bertanya ahli majlis ilmu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai imam, bagaimana mungkin 3 soalan yang ditanya jawapannya cuma satu? Ada 3 soalan ditanya tapi jawapannya cuma satu." Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "Sesungguhnya itulah jawapan yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh oleh Nabi Nuh AS di saat mereka minta perkara yang sama." Sebab itu nilai yang nak diangkat, nak dibudayakan oleh Imam Ibn Daibah dalam kitabnya, antaranya kitab Ghayah Al-Matlub, adalah nak membiasakan dan nak menghabitatkan kita supaya boleh meneruskan, mengucapkan, melafazkan, membasahkan lidah kita dengan kalimah-kalimah istighfar. Satu kalimah yang senang disebut, satu kalimah yang amat mudah untuk kita lafazkan, tetapi berat dan juga besar kesannya dalam kehidupan. Sama juga dengan kisah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, tukang roti yang banyak beristighfar, dan akhirnya dia dapat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dikarenakan oleh istighfarnya itu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok kembali perjalanan umat hari ini, perlu kita ambil satu masa refleks diri kita, tengok diri kita, cek diri kita, dan kena mengakui bahawasanya kehidupan masyarakat yang ada pada hari ini adalah tamsilan daripada kedegilan dan keegoan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana duk jadi mangkang dalam masyarakat hari ini pasal kita pun ada share. Salah satunya adalah mudah untuk bersangka buruk pada semua orang. Ini cukup susah. Ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat, perkara yang paling besar diajarkan kepada para sahabat 13 tahun di Mekah itu, antaranya adalah berusaha untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dalam catatan terakhir di hari Nabi SAW meninggalkan kota Mekah pada tanggal 27 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian, bersamaan dengan tahun pertama hijrah.
Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berada di dalam gua Thur yang sempit. Dan kemudian apabila Nabi SAW berada dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut sampai di siang hari 27 bulan Safar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di waktu aku sedang duduk melunjurkan kaki itu, Nabi meletakkan kepala mulia Nabi SAW di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihat di luar pintu gua adanya tapak kaki, adanya kaki-kaki orang kafir Quraisy yang sedang bermundar-mandir melalui di kawasan hadapan pintu gua. Dan kemudian aku tundukkan kepala dan aku melihat ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di luar pintu gua adanya orang-orang kafir Quraisy yang sedang berlegar-legar, dan kalaulah mereka barang mungkin menundukkan kepala, nescaya mereka mampu untuk melihat kita berdua yang ada di dalam gua. Nabi SAW memandang tepat ke wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adakah engkau mengira di dalam gua ini hanya kita berdua, sedangkan yang ketiga adalah Allah? Dalam gua ni bukan kita dua, yang ketiganya adalah Allah. Tidak beberapa lama lepas daripada itu, maka orang yang ada di luar pintu gua Bukit Thur itu tadi meninggalkan gua Thur dan tidak lagi kembali, melainkan yang datang adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga penggembala kambing yang menutup bekas-bekas tapak kaki jalan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan hijrah masih lagi ditekankan supaya belajar untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita untuk sangka baik ni, dia berdiri pada dua perkara saja. Kalau ikut dalam Quran, if'al wala taf'al. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, selesai. Akan mudahlah untuk dapat nilai faham sangka baik kepada Allah. Untuk Nabi SAW, kita kena usaha untuk tingkatkan bukan takat benda yang fardu, tapi juga benda yang sunat. Dan dekat sini yang kita nak kena jaga, dekat sini yang kita nak kena sungguh-sungguh jaga. Adapun orang yang tidak mendekatkan diri ke rumah-rumah Allah, dia tak hadir ke masjid, dia tidak hadir ke surau, bagi mereka ujiannya adalah sesuai dengan keadaan mereka. Tetapi yang lebih berat ujian adalah kita-kita yang telah pun datang melemahkan lutut, melemahkan diri untuk bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni ujian yang lagi berat. Sebab bila dia jentik dekat situ, satu benda yang disebutkan sebagai riaknya, ujubnya, sum'ahnya, takaburnya, maka ketika itu kita akan lemas dalam istidraj, bukan lagi nikmat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni bahaya. Sebab tu keluarlah daripada masjid dengan memiliki mata-mata yang Allah Subhanahu wa taala redha. Tengoklah siapa yang tuan-tuan nak tengok, tetapi pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Tuan-tuan bercakaplah dengan siapa tuan-tuan nak bercakap, tapi cakaplah dengan cakap kasih sayang. Sebab Islam ni dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahil Jabbar, bukan Bismillahil Qahhar, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi SAW berada di medan Uhud, Nabi SAW telah pun menampung darahnya daripada tertumpah di atas bumi Uhud, dan setiap darah yang ditahan itu disapukan ke seluruh tubuh. Selepas daripada peristiwa perang Uhud yang menyaksikan 1001 kerugian pada satu pandang, yang menyebabkan kita mengalami satu keadaan yang boleh dikatakan sebagai kekalahan pada pandangan mata, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menahan darah dan kemudian engkau menyapukan ke tubuh engkau? Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya sebelum aku turun ke medan Uhud, telah datang kepadaku malaikat, dan malaikat ini mengatakan bahwasanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tertumpah barang setitis
darah engkau di atas bumi Uhud, maka akan diterbalikkan dan dihancur binasakan seluruh ketumbukan tentera kafir Quraisy pada ketika itu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku bukanlah Nabi yang seperti itu, tapi aku adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Dan benda ni yang kita hilang hari ini. Minta maaf cakap. Sesama Islam kita bertujai, sama-sama Islam kita menginjak, sama-sama Islam kita bertekak. Tetapi dengan kekafiran, dengan kekufuran, kita boleh sila panggung dan kita lepas cakap. Hari ini rohama di kalangan umat, satu benda yang hanya di teori lidahkan, tetapi tidak dibuat dengan bukti benar di lapangan. Mata kita memandang setiap manusia itu pada corong-corong kepartian dan juga bendera-bendera tertentu. Dan akhirnya yang rugi adalah umat ini. Bukan hari ini tetapi masa depan. Kehancuran sedang ditenun oleh kita sendiri pada hari ini. Dan tuan-tuan akan saksikan kerosakan yang maha hebat bakal berlaku sekiranya kita masih lagi boleh nyenyak lena dalam keadaan selesa dengan ibadah kita pada hari ini. Tuan-tuan kena ingat, Islam ni bukan main untuk solat, puasa, zakat, haji sahaja, tidak. Dia berdiri pada paksi dan rantaian tasbih kasih sayang. Salah satu nilai ni jatuh, seluruh biji, seluruh butir tasbih kebaikan Islam ini akan turun melurut ikut sama. Kalaulah wajah-wajah yang datang ke masjid keluar daripada masjid bertukar daripada hamba menjadi hakim-hakim jalanan, menjadi judge, menjadi orang yang berbicara tentang orang lain, menjadi orang yang meletakkan hukum pada orang lain, maka kehidupan kita sebagai Islam akan ditinggalkan jauh daripada Islam yang sebenar. Kalau tuan-tuan tengok pada mata rantai kebaikan Islam daripada zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di zaman selepas daripada zaman sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin, kebangkitan masyarakat Islam di zaman Umayyah, begitu juga Abbasiyah, kemudian akhirnya jatuh ke kerajaan Islam 1492 di Andalus, menyaksikan kita pada awalnya mampu untuk memegang akar umbi kekuatan sesebuah kenegaraan adalah dikarenakan kasih sayang. Perkataannya perkataan mudah, tanya dengan kalimah Assalamualaikum, kemudian bab bagi makan, itu je. Tak ada duk cerita pasal benda-benda lain. Antara benda yang kita duk belajar bila kita terlibat kuat dengan kelompok-kelompok yang baru masuk Islam, yang ada masalah untuk meninggalkan Islam, antara benda yang memberi kesan paling mendalam setakat yang kita duk lalu adalah soalan dah makan ke belum. Dan benda ni penting. Benda ni penting. Tuan-tuan jumpa lah dengan siapa pun, kalaulah hari ni kita boleh tanya dan kita boleh tahu jiran kita dah makan ke belum, dia makan apa hari ni, insya-Allah kehidupan orang yang duduk dekat tempat tu selamat. Allah Ta'ala akan angkat segala musibah, Allah Ta'ala akan angkat bala, Allah Ta'ala akan angkat segala macam jenis bentuk masalah yang akan mungkin boleh turun dekat tempat tu. Tapi disebabkan kita menjaga kerukunan kasih sayang dan menyantuni silaturahmi di kalangan masyarakat, Allah akan jaga. Ada orang sanggup untuk beli CCTV harganya beratus ringgit, tetapi hanya dengan bermodalkan RM2 dia beli cucuk bagi dekat jiran, rumah dia akan terjaga. Tapi kita tak pilih jalan tu. Kita sanggup beli GoPro hak mahal-mahal, kita beli Xiaomi hak mahal-mahal, bahkan tak bertegur siapa walaupun dah duduk 7 tahun. Islam tak ajak macam ni. Bahkan titik nilai seseorang itu dikira sebagai beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah orang yang juga memuliakan jiran dia. Kita jaga kucing, jaga sungguh-sungguh, tapi kita tak jaga hati jiran. Ini adalah satu benda yang meluluhkan hati para sahabat dan juga hati Nabi SAW. Kerana kita berdiri dengan sifat, kita berdiri dengan sikap kasih sayang. Hari ini kita hilang, tak boleh nak buat apa dah. Bahkan perkataan kita yang kesat sedang mula dinormalisasikan. Kumpulan ini mengata kumpulan ini, kumpulan ini mengata kumpulan ini. Dalam waktu yang sama, anak kita sedang menari untuk mendapatkan secawan teh. Anak wanita kita. Dalam waktu yang sama, ada anak-anak lelaki dan juga wanita kita sedang melakukan eksperimen social content semata-mata untuk mendapatkan rating view yang tinggi. Dan hari ini kita hidup dalam zaman tu. Kenapa benda ni berlaku? Kasih sayang.
Tak perlu untuk kita jangkau jauh. Tak perlu tangan kita nak gapai sampai ke sebelah sana jalan. Cukup takat hari ni kita tanya kat anak kita, dah makan belum? Makan apa hari ni? Makan dengan siapa? Keluar dengan siapa? Yang tu saja. Tapi jangan menekan, cuma tanya. Cuma tanya. Nanti Allah Ta'ala akan lembutkan hati dia. Kerja kita cuma mengajak, menyeru. Yang nak menyampaikan faham, yang nak menyampaikan seru adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS selepas daripada pembinaan Kaabah. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim AS bangkit dan bangun ke atas Jabal Abi Qubais. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panggil semua manusia kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, macam mana nak panggil semua manusia? Suara aku terhad, suara aku terbatas. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, wahai Ibrahim, kerja engkau cuma memanggil. Maka disebutkan kalimah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Daripada setiap penjuru dunia datang menderu perkataan yang disebutkan sebagai sahutan daripada alam roh. Selepas disebut kalimah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, daripada seluruh penjuru dunia kedengaran di telinga Nabi Allah Ibrahim AS, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, berulang-ulang. Maka dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Ibrahim bertanya, bagaimana suara ini datang? Daripada mana suara ini? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah suara seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi dan juga di alam roh. Sebab tu kerja kita hari ini menyampaikan. Yang nak bagi benda tu faham tak faham, Futuhul Arifin, Sami'ul Alim adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerja kita. Cuma itulah, kena sampaikan benda yang baik pada jalan yang paling baik, menggunakan kaedah yang terbaik kita boleh guna. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi baik lawan dengan yang paling baik, yang tu je lah. Tapi kadang-kadang kita silap pergi ambil yang baik, tak mau yang terbaik, yang tu pun sama juga. Cuma apa yang kita nak kongsikan, kena mula untuk cari jalan bagaimana kita boleh menghimpunkan dan juga kita boleh mencurah luahkan kasih sayang sesama umat. Umat hari ini sakit kerana kurang kasih sayang. Umat hari ini sakit kerana diberikan julukan, dibid'ah sesatkan, dinerakakan, diletakkan pada satu kedudukan tersudut jauh daripada Islam. Dan kita pula sampai satu ketika pun duk pening, aku Islam ke tak Islam ni? Kita berhadapan dengan banyak isu. Kalau kita murtad lagi lah, sampai ke tahap kita kena beritahu, kamu sekarang yang nak murtad ni, kalau jadi apa-apa dekat kamu, meninggal dunia ke apa-apa, kat penalan kamu Islam. Jadi kalau kamu mati pun, yang akan urus adalah orang Islam. Tak boleh buat apa. Kamu suka tak suka, kena buat. Orang Islam kena buat. Melainkan kalau kamu adalah buat deed pool ke, ada pergi minta injaksi pada mahkamah ke apa ke, yang tu terpulang lah. Cuma kalau jadi apa-apa dekat kamu sekarang ni, dengan kat penalan kamu, dengan bukti kamu itu Islam pada bawah gambar tu, jadi apa-apa kamu Islam. Dan salah satu benda yang kita kadang-kadang berhadapan, orang-orang yang macam ni, mereka hilang kasih sayang sebenar daripada Islam. Islam yang sebenar tu tak ada dengan mereka. Islam yang main dekat mereka tu adalah Islam yang sangka mereka adalah Islam yang terbaik. Padahal tidak. Islam yang ekstrim, Islam yang agresif, dan satu lagi Islam yang tak agresif langsung. Sembahyang bukan kata sembahyang Jumat, sembahyang raya, tak sembahyang tu. Tapi yang ni duk dapat mu'alaf, kita pun pening juga, lepas mengorak guna orang. Kan? Yang ni yang duk dapat rezeki lah, rezeki. Sebab tu bila kita sebut tentang isu tentang dosa, apa yang kita nak kena fahamkan adalah berusaha seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Daibak, iaitu aku mulakan dengan menyebut taubat. Apa-apa pun proses bila kita berhadapan dengan dosa, nombor satu mulakan dengan taubat. Apa-apa pun taubat pada 5 langkah tu. Kena qasadkan sungguh-sungguh, i'tiqadkan sungguh-sungguh dalam hati, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Walaupun kita kata benda ni kena stabil antara khauf dan raja', tapi tak jadi satu kesalahan pun kalau kita memperbanyakkan raja', Allah mesti ampun, Allah mesti ampun, Allah mesti ampun. Sebab nanti khauf dia akan mai sekali. Yang tak bolehnya bila kita duk habaq Allah mesti ampun, habis kita minta ampun, kita pergi punggah buat dosa lagi. Allah suka kita minta ampun, tapi Allah tetap tak suka kita bermaksiat.
Ada seorang dia kata kalau macam tu, habis minta ampun pergi buat maksiat, lepas tu minta ampun balik. Masalahnya kalau kita tahu expired kita bila, okey ya. Kalau kita tahu kita mati masa kita tengah minta ampun, okey ya. Masalahnya takut lepas kita taubat, kita buat dosa, elok kita nak bertaubat balik, tengah buat dosa tu mati. Ini yang risau. Malam ni dia berniat untuk taubat esok, tak tahu malam ni juga dia mati. Cerita paling sedih dalam dunia. Ini yang kita tak mau. Sebab tu tuan-tuan, kembalikanlah kekuatan kita untuk mencari titik-titik taubat. Sebab ada anak-anak muda yang kita jumpa, dia macam dia dah letak satu mindset stigma dalam dia punya fikir. Dia kata mereka ni dosa banyak, Allah tak terima, tak diberikan keampunan dosa, Allah Ta'ala tak terima taubat dan sebagainya. Benda ni dah mula masuk dengan kaedah macam-macam lah. Bila kita jumpa dengan TV-nya, dengan bacaannya, dengan grup WhatsApp-nya, dengan grup Telegram-nya, dengan Instagram, dengan macam-macam pahaman-pahaman macam ni masuk. Nak abang kata dosa tu tidak ada ruang, padahal dosa yang tidak ruang ni dia punya idea dia datang daripada siapa? Iblis. Bukan main daripada Nabi SAW, bukan main daripada Islam, bukan main daripada Quran. Allah mulakan dengan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah dah sekali dah. Lepas tu ayat ketiga ulang balik Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita masih lagi juah ego, duduk dalam keadaan membentak-bentak dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, akhir kalam ini nanti kita akan masuk perkongsian berkenaan dengan tajuk pertama. Nanti dia ada tajuk 1, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 ni sat je lah. Yang nak panjang nanti masuk bab kedua, ada panjang sikit. Sebab hadis yang dikongsikan itu agak panjang. Dan mengikut kaedah amalan dalam membawakan kitab Rayhal Matlub ni, dia punya jalan dia macam tu. Kita nak kena sebut satu-satu. Cuma yang ni pun kita dah skip banyak. Kalau ikut masa kita belajar dulu, dia sebut satu ni siapa dia. Sebagai contoh, Al-Mu'ayyad bin Ali Al-Thuthi, orang yang muqri, yang duk mengaji qiraat, dia kena sila baca suratul Fatihah mengikut riwayat Al-Thuthi. Kemudian dia tanya pula, sila baca suratul Fatihah mengikut riwayat Kisai. Imam Hafs juga ada. Sebab tu kalau perasan di muka surat 4 tu dia kata, disebutkan Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri. Daripada atas tu sampai ke bawah, ada sebagian besarnya adalah imam-imam qiraat. Bukan yang banyak, yang 7, yang awal, yang qiraat, yang 9, yang 7, 13, 21. Tapi yang ni dia cerita Imam As-Susi yang lebih awal. Betul. Alhamdulillah kita dah selesai mukadimah dan juga pendahuluan. Nanti pertemuan yang akan datang pada tahun depan. Tahun ni tak jumpa lah. Inilah kita jumpa tuan-tuan tahun ni. Tahun depan kita jumpa pula insya-Allah, panjang umur, murah rezeki. Dan kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa, tergeris bicara, terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Mohon halal masa diberikan. Terima kasih atas perhatian. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.